kita dah sampai. Wow. Patah. Ya. Kita dah pergi ke homestay Rumah Panjang Suku Kaum Kayan dekat Belaga. Betul. Kita dah pergi ke homestay Rumah Panjang Suku Kaum Iban dekat Kanawit. Betul. Sekarang ni kita dekat mana? Jadi sekarang ni kita berada di Rumah Panjang Suku Kaum Iban yang telah dinaik taraf sebagai homestay ataupun tempat penginapan. Tapi kali ini kita berada dekat Sirah Aman. Jadi nak tahu tempat penginapan yang mana kita maksudkan itu, kena saksikan Staycation Show with Fatah And Siti. Jom, kita tutup pintu dulu. Jom kat mana? Nampak tak tadi kemeriahan kita disambut oleh penghuni-penghuni homestay Rumah Panjang Wilson Bana. Inilah keunikan yang ada dekat homestay Rumah Panjang Wilson Bana ni yang mungkin tak dapat dekat tempat lain. Sangat mesra. Sangat mesra kan. Lepas ni kita nak tengok bilik. Di Fatah dah kenyang kan? Dah kenyang dah. Okey. Jom. Jom. You naik dah dulu. Naik dulu lagi. Awak tak nak dengan saya. Salah satu bilik dekat Rumah Panjang Homestay Wilson Bana. Okey, kalau kita tengok dalam ni boleh muat berapa orang, Fatah? Boleh muat sekitar 4 orang, tapi kalau nak bawa anak kecil boleh muat dalam sekitar 6 orang. Sesuailah untuk keluarga ke, nak bawa rakan-rakan memang sesuai. Jadi jangan risau kerana apa Siti dekat bilik ni juga. Bilik ni memang dilengkapi dengan penghawa dingin, tandas dia juga dalam bilik. Kalau Fatah takut malam-malam nak keluar pergi tandas, dekat je Fatah, jangan risau Fatah. Amboi, dia cakap kita ke awak yang takut sebenarnya. Okey, jom kita pergi bilik yang seterusnya. Jom. Sebelum kita nak ke bilik seterusnya, ni yang menarik perhatian Siti ni. Tak banyak rumah panjang yang masih mengekalkan struktur asal, yang ni masih ada sadau. Fatah tahu ke sadau tu apa? Sadau. Sadau Borneo saya tahu. Bukan sadau Borneo. Sadau ni untuk sebagai stor untuk menyimpan hasil tanaman seperti padi, baja dan sebagainya. Okey. Siti boleh diletakkan dalam ni jugalah. Fatah lah, jom. Naik. Syah. Jadi sekarang ni kita berada di bilik yang seterusnya. Tapi apa yang menariknya mengenai bilik ni adalah jangan ketawa. Apa yang menariknya bilik ni adalah sadau. Ini adalah sadau yang telah diubah suai menjadi sebuah bilik. Tapi saya rasa bukan sebuah bilik ni. Dia ada 1, 2, 3 besar kan? Tapi yang tadi tu yang Siti cakap tu adalah sadau asli, di mana dia meletakkan tanaman, hasil-hasil tanaman seperti padi. Tapi yang ni meletakkan orang. Sini baru Siti boleh diletakkan dan ditidurkan kat sini. Betul. Siti tak expect sebenarnya sadau ni besar, luas macam ni kan Fatah? Kita tengok dalam bilik ni, kita tengok ruangan ni, memang muat dalam ramailah kawan-kawan boleh datang sini, muat dalam, kita hitung ni besar sangat ni. Dalam 8 orang dan 10 orang boleh muat ni kan Fatah? Betul. Fatah ni fokus betul, tapi tak masuk-masuk. Jom kita tengoklah dalam. Jom. You tengoklah I main ni. Tak apa dua-dua. Nanti kita main sama. Ya ke? Tadi kita dah puas dah tengok bilik. Sekarang ni tahu-tahu kita dah pakai. Tengok Siti, cantik tak, pink colour. Dia memang tak lari daripada dia punya pink colour. Dan sebenarnya ini adalah hasil kraft tangan manik yang dihasilkan oleh penghuni homestay Rumah Panjang Wilson Bana. Kalau Siti pakai apa ni?
Siti pakai tangguh iban selampai dengan kain kebat. Cantik tak? Cantiklah. Harus akui cantik. Tapi saya lagi segak. Sebab apa saya mengenakan baju burung dengan selampai ni. Apa yang membezakan selampai saya dengan selampai Siti adalah saiz dia. Kalau lelaki senang je. Selampai dia agak kecil sikit saiz dia. Kalau perempuan dia besar. Dia lebar sikit. Selain daripada kraft tangan manik, dekat Homestay Wilson Bana ni, mereka juga menghasilkan kraft tangan seperti tikar rotan, tikar memban, bakul rotan dan puak kumbu. Selain daripada aktiviti hasilkan kraft tangan, dekat sini ada juga jungle trekking yang mengambil masa hanya 20 minit dari homestay ni. Bercakap mengenai jungle trekking ni, sebenarnya Homestay Wilson Bana ni dia berhadapan dengan Bukit Kelengkang. Kalau kita tengok dekat situ, Bukit Kelengkang ni dia adalah antara sempadan Kalimantan Indonesia. Bersebelahan je lah kita. Makanan. Demo. Demo. Makanan apa? Ayam panso, antara salah satu tradisi makanan kaum Iban. Jadi jom kita bergambarlah dulu. Ada eloknya. Dulu, kan? Kameraman ambil gambar jap. Kita dah sampai dekat rumah panjang ni, mestilah kita nak rasa makanan tradisi mereka, iaitu ayam panso. Ayam yang dimasak dalam buluh yang tak tahu tu. You tahu ke? You baru tahu kan? Tapi apa yang specialnya, kita masak ayam panso ni betul-betul dibelakangkan dengan suasana gunung ganang yang cantik. Ini perempuan banyak lapar. Mari kita tengok demonstrasi ayam panso. Okey, tadi kita dah lihat proses buat ayam panso, ikan panso, dan inilah tiba masanya untuk kita makan-makan. Sedapnya bau. Sedapnya bau. Tengok kat belakang. Sebelum habis makanan, jom kita makan. Jom. Kena beratur. Kena beratur. Kita dah makan, dah puas, dah kenyang dah. Sekarang ni kita nak ucapkan terima kasih kepada uncle-uncle, aunty-aunty yang masak untuk kita. Dan nak ucapkan terima kasih kepada Homestay Rumah Panjang Wilson Bana atas layanan istimewa. Terima kasih, uncle. Sama, terima kasih. Jadi kita tak nak cakap banyak. Kalau korang nak merasai kenikmatan duduk di rumah panjang masyarakat suku kaum Iban, kena datang Homestay Rumah Panjang Wilson Bana. Jadi Homestay Rumah Panjang Wilson Bana now best. Bye-bye. Okey, kembali lagi anda bersama dengan saya Fatah Bol dan Siti Zawawi dalam Staycation with Fatah and Siti. Semalam kita dah bawa korang ke salah sebuah tempat penginapan yang terbaik yang perlu anda kunjungi dekat Seri Aman. Dan hari ini kita nak pergi salah sebuah tempat yang menjadi daya tarikan orang ramai bila tiba je dekat Seri Aman. Dan sekarang ni sebenarnya kita berada di Man Hosanna Chapel, sebuah gereja untuk penganut agama Kristian. Ada dua perjalanan sebenarnya nak ke sini. Okey. Yang pertama yang menggunakan kenderaan, jaraknya dari Bandar Seri Aman adalah 25 km bersamaan dengan 30 minit nak sampai dekat sini. Dan untuk yang suka road trip, day trip dari Kuching boleh. Jaraknya hanya 157 km hanya Fatah. Yang mengambil masa 2 jam setengah nak sampai dekat sini. Itu perjalanan pertama. Yang kedua, tangga ni nak naik atas ni. Fatah ready ke tak? Ready lah anak tangga ni. Saya akan kira berapa anak tangga. Jadi jom kita naik ramai-ramai. Dah tercungap-cungap dah. Tak apa. Kita kena teruskan ni. Rasanya kiraan kita dah berapa tangga ni, Fatah? Ni mengikut kiraan kita lah, ya. 93. Not bad. Anak tangga yang ke-93. Dan kalau korang nak tahu, tangga ni digelar sebagai tangga Jacob ataupun Jacob's Ladder yang mengikut kepercayaan mazhab Roman Katolik, RC. Tangga ni adalah stairway to heaven, ladders to heaven ataupun tangga menuju ke syurga. Kita teruskan, jom. Teruskan perjalanan kita, jom. Okey, tiba je kita anak tangga yang terakhir.
kita boleh lihat keindahan Mount Hasanah Chapel. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah daripada seni bina Mount Hasanah Chapel ni yang mungkin berbeza daripada tempat-tempat yang lain. Kalau kita lihat seni bina dia berbentuk lilin. 3 lilin yang melambangkan the Three Trinity yang bermaksud Father, Son and Holy Spirit. Dan dia memang fully white lah. Seperti korang masuk kat rumah ibadah yang lain, korang kena jaga adab dan yang paling penting, kena buka kasut dulu. Fatah, buka kasut. Kapasiti dalam gereja ni dia boleh muat dalam 200 orang, kat luar pula boleh muat dalam 500 ke 600 orang. Dan untuk orang luar tak ada masalah, korang boleh lawat dekat sini setiap hari buka, tapi kena booking dulu. Dan lepas ni kita nak bawa korang ke tempat yang bersejarah lagi. Salah satu tempat bersejarah dekat Seri Aman ni yang pernah menjadi benteng pertahanan suatu ketika dahulu. Nak tahu kat mana? Jom kita pergi sekarang. Jom. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Muzium Warisan Seri Aman Kubu Elis, salah satu peninggalan yang bersejarah di Seri Aman. Dengan angin yang sepoi-sepoi ni. Jom, tak ada buang masa, kita masuk sekarang. Korang boleh datang kat sini setiap hari kecuali hari Senin. Dia buka dari pukul 10 pagi sampai 4.45 petang. Betul, dan mengikut sejarah, bangunan ini dibina pada tahun 1864 semasa pemerintahan Raja Brooke kedua, Sir Charles, dan bangunan ini merupakan bangunan yang tertua di Seri Aman. Betul. Jadi itu yang menariknya. Kita masuk dalam. Jom. Dulu Kubu Elis ni dia diletakkan di Nangka Sekerang dan dinamakan sebagai Fort James. Dan ada satu ketika tu ada peristiwa yang sadis lah, di mana pegawai Raja Brooke kedua Sir Charles dibunuh pada ketika itu dan mereka mengambil satu keputusan untuk memindahkan kubu Fort James ni dekat Semanggang. Betul, kedudukan dia lebih strategik. Dan korang nak tahu kenapa nama dia Kubu Elis? Dinamakan sempena nama isteri Charles Brooke, iaitu Rani Margaret Ellis. Jadi jom kita masuk dalam pula. Jom. Jom. Kita tengok dia punya seni bina cantik ni. Okey, uniknya mengenai Fort Ellis ni, ketika ia dibina pada tahun sekitar 1864, ia dibina menggunakan bahan-bahan asal daripada Fort James dekat Nangka Sekerang. Di mana kalau kita lihat penggunaan kayu belian masih dititik beratkan dekat sini. Tengok tahan lama bangunan ni, kalau kira-kira lebih 50 tahun ni. Lebih. Dan sampai sekarang ni dia masih tersegam indah. Cantiklah. Betul. Okey, kalau kita dah sampai dekat Fort Ellis ni, Kubu Ellis ni, kita bukan saja boleh lihat seni bina Fort Ellis ni, tapi kita juga boleh belajar sejarah orang dahulu kala, di mana ini adalah salah satunya perahu tradisional orang Melayu dahulu kala, di mana mereka menggunakan ini pada suatu ketika dahululah. Betul tu, perahu tradisional buatan kumpulan etnik di Sarawak dulu, kerana nadi utama perhubungan orang dulu, Fatah, adalah sungai. Jadi sebab tu ada perahu ni. Dan perahu ni kalau Fatah nak tahu, nama dia Perahu Balok. Mana Siti tahu? Baca tu. Oh, patutlah sejarah dia. Kita tengok kat belakang pula. Seperti yang Fatah cakap awal-awal tadi, salah satu fungsi utama kubu adalah mempertahankan sebuah negara ataupun sebuah kampung daripada serangan musuh. Dan seperti yang korang tengok kat belakang ni, banyak tingkap ni adalah untuk mempertahankan daripada serangan musuh. Betul, dan kalau kita lihat seni bina Fort Ellis ni, dia masih kukuh kerana dia menggunakan penggunaan kayu-kayu yang mahal nilainya seperti kayu belian. Memang terbukti tahan sehingga macam mencecah sehingga kali ini mencecah ratusan tahun. Dan ini adalah antara barangan-barangan antik yang dipamerkan di Fort Ellis. Dan sekarang ini menjadi sebuah museum museum kecil untuk kita tahu sejarah sedikit tentang Fort Ellis ni. Tengok kat dalam tu pula. Jom. Ini adalah mahkamah yang digunakan oleh orang-orang dahulu di mana perbicaraan dilaksanakan dan hukuman dijatuhkan.
Dengan ini, Siti Zawawi bersalah dijatuhkan hukuman untuk menonton Staycation with Fatah and Siti sampai habis. Sukalah dengan hukuman ni dan penonton pun terpaling sekali dengan hukuman ni. Kena tengok Staycation with Fatah and Siti sampai habis. Sukalah. Suka. Jadi kita kembali selepas ini. Okey, kembali lagi anda bersama dengan saya Fatah Bol dan Siti Zawawi dalam Staycation with Fatah And Siti. Kita pun dah puas bawa korang pusing-pusing sekitar Seri Aman ni. Kita bawa korang tempat bersejarah, tempat yang menarik, tempat penginapan yang terbaik untuk anda. Betul. Tapi sekarang perut kita dah kosong. Jadi apakah kita perlu lakukan, Siti? Kena makan dan kena cari tempat yang best. Dan tempat yang best hari ini adalah di Tandang Sari yang terletak di Jalan Kelab, Pekan Seri Aman. Cari cepat, pergi sini cepat tengok ni. Mari bertandang ke Tandang Sari. Ewah. Dan ini adalah makanan-makanan yang ada dekat Tandang Sari. Ini baru 1% guys sebenarnya. Betul. Dan inilah kawan-kawan kita pada hari ini. Syurga makanan. Okey, perkenalkan kawan-kawan kita pada hari ini. Okey, Siti perkenalkan yang depan Siti ni dululah. Roti Arab. Ni famous ni untuk breakfast ni. Yang sebelah situ pula Fatah. Yang ini ada ikan pari masak kari. Okey. Ini adalah ikan tenggiri masak kicap. Udang galah masak merah. Memang special punya sebab tuan punya badan cakap udang galah ni dia sama berenang dengan kodek. Korang tahu kodek? Kalau orang Seri Aman dia tahu siapa kodek tu. Kodek tu buaya lah. Buaya Batang Lupar. Sungai Kalau Batang buaya Lupar. darat ni. Jangan begitu bak kau. Ke sebelah ni pula kita ada ikan bawal emas masak asam pedas. Ini yang highlight dekat sini yang paling banyak orang cari. Kalau tak ada dia customer marah. Ya marah. Okay. Semestinya kita ada ulam-ulaman dekat sini. Dan semestinya kita ada dessert dekat sini. Kita ada puding lumut guys. Puding lumut dan puding jagung. Ini yang menariknya kat sini. Dan saya breakfast ni saya tak nak kalah dengan dia. Walau dia ada roti Arab, saya ada roti canai banjir special. Dan juga takkanlah kita nak makan breakfast je kan. Of course kita makanan berat terus. Kita ada nasi khao mok gai. Ataupun nasi Thai. Dia ada dua pilihan, ni yang original dan ni pula ayam berempah. Yep. Tengok ayam dia tu macam sedapnya. Sedap dan air. Terliur. Air kita adalah kita ada soda herbs. Soda herbs. Jadi apakan teruskan untuk memulakan makanan kita. Jom. Siti ada 3 kuah dekat depan Siti ni. Kita ada kuah ayam, kuah kari daging dan kuah kari kambing. Banyak pilihan. Kalau Fatah pula, roti canai banjir special ni, rasanya kuah dia dicampur dengan ada sedikit sambal. Sambal dal, kari, kita try lah. Sedap. Sedap. Fatah punya? Sedap. Fatah punya memang meriah. Ada Meriah. telur, ada sambal. Sebab dia special guys. Datang sini kena try roti canai banjir special dia. Memang membuatkan anda nak lagi dan marah dengan owner dia. Sebab apa? Sebab sedap sangat. Next adalah kita nak try dia punya nasi Thai ataupun khao mok gai. Kalau hari Jumaat dia ada nasi Arab. Kalau hari Sabtu Ahad dia ada nasi Thai ni. Ya betul. Special Jumaat Sabtu Ahad je. Special dia memang Jumaat Sabtu Ahad tu memang orang cakap full house lah dekat Tandang Sari ni. Sekarang ni pun tengok tu suasana pagi-pagi ni. Ramainya nasi ada tempat untuk kita kan Fatah. Ni baru pukul berapa ni? Pagi lah. Dah penuh dah guys. Okey, tak nak buang masa, kita nak try. Saya nak try awak ambil sebelah sana, saya ambil sebelah sini. Boleh. Okey, ni adalah ikan padi masak kari. Tengok kepekatan kari dia. Woi. Pesta ikan je ni. Kan sebab ikan adalah highlight dekat sini Fatah. Memang orang tiap hari akan cari ikan dekat sini, memang sedap. Yang ini adalah udang galah you guys. Ya Allah. Kalau tengok udang galah dia, memang besar guys. Aduh, sedap tu udang galah. Dia masak merah. Okey. Dan sebenarnya
Minimum dia keluarkan lauk pauk dekat Tandang Sari ni adalah 30 jenis lauk. Wow. Maksimum dia ada 50 jenis lauk pauk. Jadi jangan risau. Kalau korang bukan yang seafood punya person, you guys boleh ambil ayam ke, you guys boleh ambil benda-benda lain. Tak ada masalah. Memang makanan dia tip top dekat sini. Tapi kita makan nasi Thai ni, Fatah. Nasi biryani sebenarnya. Dan ayam dia memang garing, memang sedap. Kita try, okey? Okey. Dia punya sambal ni, sambal Thai dia, memang pedas-pedas manis. Sesuai lah, dia tak berapa pedas sangat. Dia bagi Fatah dia lagi acceptable lah bagi pada yang tak suka pedas sangat. Tapi yang ni memang marvelous. Tengok tu makan panas-panas. Aduh, sedapnya. Selia ke tak? Jealous ke tak? Datanglah sini cepat. Macam biasa guys, kita makan untuk anda. Tengok. Puish. Ini kepala dia. Dan ini badan dia. Tengok isi dia. You tak nak try ke? Rugi tak nak try. Saya nak try ulam-ulaman tu. Ulam-ulaman. Patah kupas dulu udang tu. Tengok udang dia. Celup sikit dekat sini, Patah. Kuah dia. Oh, celup kat sini. Yang tak makan udang tu rugilah. Ni pula ulam-ulaman. Bagus untuk kecantikan dalaman dan luaran ya. Untuk wanita. Kalau untuk wanita saja, lelaki pun ada juga. Okey, yang ini pula adalah ikan tenggiri masak kicap. Susah saya nak ungkapkan. Makanan dia memang mostly memang sedap lah. Okey, apa yang boleh kami katakan kepada anda, Tandang Sari ni memang lengkap. Lengkap sebab apa? Sebab dia ada breakfast, dia ada lunch, dia ada dessert, makanan-makanan petang. Macam ini, puding. Ini yang specialnya. Ini adalah puding lumut dengan puding jagung. Macam biasalah kan. Apa perasaan Siti? Okey. Okey tak? Alhamdulillah. Dia memang kenyang je rasa dia. Ya ampun, ya ampun. Lepas ni sambung lagi. Sambung lagi. Lepas habis ni. Jadi korang nak tahu episod yang seterusnya dekat mana kami pergi, tempat-tempat yang best, makanan yang menarik, kena nantikan episod yang akan datang dalam Staycation with Fatah And Siti. Sehingga kita jumpa lagi. Saya Fatah Pol. Dan saya Siti Sawawi. Baik, kita makan dulu. Kita makan puding. Kita dah pusing satu muka, melawat tempat-tempat bersejarah, makan sedap-sedap. But this episode, nak tahu? Jom! Kalau korang perasan, setiap rumah panjang kami pergi, ada adatnya tersendiri. Semuanya menyambut kami dengan riang gembira. Macam homestay Po Ai, rumah panjang Wilson Bana. Saya tak boleh move on lah dengan Mount Hasanah Chapel Sri Aman ni. Sebab macam dekat luar negara. Dengan pemandangan yang menghijau, memang terbaiklah Sri Aman. Jadi macam biasa, nak tahu destinasi kami berdua pada episod yang akan datang, Staycation with Fatah and Siti adalah jawapannya. Bye!